بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis Fadilatul Ustaz mana? Semoga Ustaz panjang umur, murah rezeki dan ditetapkan iman. Amin, amin, insyaAllah. Seterusnya, Datuk dan Dr. Hormat peneraju yang menjaga ataupun mengepalai Masjid Jami' Abdullah Hukum. Kami doakan Datuk dan juga kawan-kawan semua, Ustaz, Tuan Pengurusi, Tuan Susah, diberikan Allah nampak yang benar itu benar, mudah mengikutinya, nampak yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Mudah-mudahan masjid dan qaryah dipandu ke arah yang diridhai Allah, insyaAllah. Amin. Seterusnya yang saya raikan para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian. Saya mula dengan dua soalan. Satu soalan tak relevan, satu soalan relevan. Soalan yang tak relevan tapi nak tanya juga. Semua sihat ke? Sihat. Sebab kalau tak sihat tak boleh masjid. Itu kita tahu. Tapi sajalah buah mula nak menyembang. Semua sihat kan? No? Sihat. Soalan kedua, sini ceramah Ustaz pakai mask ke? Boleh buka kan? Boleh buka? Oh, okey, lega. Tak tahu main tempat orang kata main tempat orang, tanya dulu. Okey, saya tanya dulu Ustaz, no? Okey. Senang. Bawa puan jaga. Bawa puan jaga. Khair. Jadi dengan izin Tuan Pengurusi, Ustaz dan juga semua, marilah sama-sama kita mula majlis ilmu ini dengan kita baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan Al-Fatihah ini dihadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan kepada sekalian kaum muslimin muslimat, khususnya ahli qaryah Masjid Jami' Abdullah Hukum. Mungkin dulu mereka duduk sekali dengan kita, tapi Covid Allah ambil mereka awal yang ada daripada kita. Sini pun ada perasaan, ada kan? Jadi marilah sama-sama kita baca Al-Fatihah ini, dan niatkan juga sebab malam ni saya yakin tempat yang baik macam ni, orang yang ceria macam ni, pasti ada wali-wali Allah dalam majlis kita hari ni.
Jadi saya mohon berkat daripada wali-wali Allah ni juga, supaya bacaan Al-Fatihah ini kita niatkan agar Allah hilangkan segala penyakit, Allah bagi kesihatan kat kita, jauh kita daripada benda yang tak baik, dan Allah bagi anak-anak yang ambil SPM senang juga nak jawab soalan Pak Isa mereka, bagi terang mata hati mereka, luas fikiran mereka, bagus ingatan mereka, tajam pembacaan mereka, faham soalan. Dan niatkan juga Al-Fatihah ni supaya Allah bagi kita dikabulkan doa kita dan dijadikan majlis ini berkat insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, tadi rasa macam nak skip daripada bercakap ni, tapi rasa macam seronok juga kalau bercakap. Apa dia? Saya teruja datang tempat tuan-tuan. Saya main sini rasa syok, rasa seronok. Pasal tuan-tuan ni banyak juga tuan-tuan punya orang kata apa, the only one. Betul ya? Masjid yang atas apa parking lot yang paling tinggi sini ya, yang ni satu kan. Masjid di kawasan hybrid, komersial dan tempat tinggal sekali yang terbesar di Lembah Kelang. Sini juga kan, tuan-tuan juga lah. Banyak lah tu. Saya pun macam tumpang sonok lah. First time dapat main sini, sonok dapat jumpa orang-orang ni, Masya Allah. Saya pun teruja. Ingatkan hak orang lelaki saja malam ni kan. Selalu kita tengok masjid tu orang lelaki saja. Lepas orang perempuan pun ramai juga. Tu dia tanya, dia main daripada mana mereka ni? Kata tak, mereka ni main keliling ni juga. Oh, tu kata. Sebab selalu kan kalau orang macam nak main jemaah muslimat, dia import, dia main naik bah mana agak kereta kan. Oh ni Korea dia, no? Kata ish sonok betul. Jadi sonok saya ni, semangat saya. Malam ni kita bahagi perbincangan kepada 3. Nombor 1, perbincangan kita tentang Ramadan. Ramadan ni mendatang apa? Sebelum Ramadan ni apa? Ramadan nak pergi hujung tak mana? Yang kedua, kita akan bagikan apa benda important tuan-tuan nak buat. Sebab ada 12 hari lagi Ramadan. Dia tak boleh bagi buah hak yang selalu saya kira lupa. So saya akan bagi sekurang-kurang 3 benda. Tuan-tuan kena bawa balik yang buat tak buat, kalau hak yang saya pesan rugi. Ini dia lain. Ramadan ni dia lain. Dan yang ketiga, kita akan bagi tahu juga amaran daripada Nabi kepada kita semua berkaitan Ramadan. Okay, so ada 3 benda insya-Allah kita akan bincang. So saya mula yang pertama. Boleh kan tak kalau begitu? Boleh ya? Okey, tuan-tuan okey, ibu-ibu semua okey. Alright. Kalau tak faham, tanya. Saya boleh jawab, saya jawab. Saya tak boleh jawab, saya kata tak tahu. Puang. Tak tahu. Saya tunjuk kata imam, tu imam jawab. Alright? Okey. Baik. Ramadan satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran. Tidak ada nama sebelah bulan yang lain, hatta bulan kelahiran Nabi Rabiul Awal tidak disebut dalam Al-Quran. Bulan yang ada nama dia dalam Quran hanya bulan Ramadan sahaja, satu-satunya ada dalam Quran. Sebab tu ulama kata, sebahagian ulama menyebut, nak tahu kelebihan bulan Ramadan ni, kalaulah akal tak boleh nak baca hadis, tak boleh fikir banyak, boleh guna perbandingan mana banyak mana sikit. Kata ulama,
nak tahu Ramadan ni lagu mana hak nak main 12 hari ni, perumpamaannya antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Itu beza dia. Kitab lain buat main lah apa pun pasti akan ada salah. Al-Quran tak akan pernah ada salah. Kitab lain sebutlah macam mana pun orang tak mau duk baca. Quran 1400 tahun pun orang masih duk baca. Kitab lain bagilah macam mana pun tak akan ada siapa hafal kitab-kitab. Ambillah kitab Bible ke, kitab Taurat ke, Injil ke, ambillah kitab New Testament ke, ambillah kitab apa, hatta buku teks sekolah pun tak akan ada orang hafal harfan biharfin. Al-Quran daripada dulu sampai sekarang, Al-Quran disampaikan secara harfan biharfin. Macam mana Nabi baca dalam sembahyang masa tarawih, macam itulah tu imam akan baca dalam tarawih kita 1400 tahun. Tuan-tuan tak akan dapat punya kitab selain daripada Al-Quran yang macam tu. Tak akan dapat, tak boleh dapat. Jadi dahsyatnya, bezanya macam itulah bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Beza dia, tak boleh guna perkataan lain. Dia boleh kata satu lah, dahsyat bulan Ramadan. Pasal itu dalam satu khutbah Nabi, hujung bulan Syaban, Nabi baca khutbah hujung bulan Syaban. Kita tak boleh lah. Kita tak terus macam para sahabat. Sahabat ni dia hujung pun jadi kan. Kita tak, kita baca awal sikit, 2 minggu awal kita baca khutbah ni. Apa kata Nabi? Saya baca kalau nak cari dalam internet pun ada nanti hadis ni, tapi saya baca dulu dekat tuan-tuan sikit lah sebagai muqaddimah. Nabi kata apa? Nabi kata, ya ayyuhan nas, atau kama qala, hadis ini dihasankan, diriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darain, amin. Semoga Allah merahmati kita dengan berkat ilmu Imam At-Tirmizi ya. Imam At-Tirmizi kata dekat kita, dia kata lagu mana? Dia kata dalam satu hadis Nabi kata apa? Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, qad adhallakum, akan mai ke ampah. Maknanya dia lagu macam awal, qad adhallakum, dia nak tidur mai menaungi hampa semua. Itu bahasa dia lah, lebih kurang saya terjemah sikit lah. Akan mai hinggap dekat hampa semua, akan mai singgah dekat kita semua. Apa dia? Syahrun. Ustaz kalau salah betul, jangan duduk saya lepas dulu buat tengok. Apa dia? Qad adhallakum syahrun, akan mai kat hampa semua, akan mai kat kita semua. Syahrun, 1 bulan. Azimun, nampak? Nabi mula sekali, bayangkan Nabi khutbah atas mimbar Nabi dekat Madinah Al-Munawwarah. Nabi duduk atas mimbar Nabi hujung bulan Syaban. Nabi habaq dekat para sahabat, ni para sahabat akan mai dekat hampa semua 1 bulan, syahrun azimun. Nabi gunakan perkataan mula nak describe bulan Ramadan. Nabi kata syahrun azimun, bulan ni dahsyat. Nabi kata yang tu dulu. Jadi kalau siapa hari ni dia dalam hati dia tak boleh nak rasa lagi Ramadan ni dahsyat tak mana, malam ni kena bubuh, malam ni kena habang. Ramadan ni dahsyat. Faham tak faham kemudian cerita, kena habang dulu. Wahai diri aku, ni lagi 12 hari nak main ni, bulan yang power, bulan yang luar biasa, bulan yang tuan-tuan tak akan dapat dalam 11 bulan lain. Tuan-tuan buatlah tungging terbalik macam mana pun, tuan-tuan tak akan dapat macam mana dalam bulan Ramadan. Sebab tu ulama sebut, siapa yang penting puasa bulan Ramadan sehari, dia ganti balik 70 hari dalam bulan lain, tak akan sama dengan 1 hari bulan Ramadan yang dia tinggal. Ini dahsyat bulan Ramadan. Sebab tu hari ni saya seronok. Jarang tuan-tuan tengoklah bahasa dia, tuan-tuan tenanglah tang mana pun, kiri kanan depan belakang atas bawah, pusing dia, tetap tuan-tuan akan nampak bulan Ramadan ni tuan-tuan tak dapat dalam bulan-bulan lain. Tak ada yang tuan-tuan tanya saya tang mana,
Bab semayang menang kat dia. Bab puasa confirm menang kat dia. Bab doa menang dekat dia. Bab Quran menang dekat dia. Bab selawat menang dekat dia. Apa lagi? Qiyamul lail menang kat dia. Makan pun menang kat dia. Ni Ramadan ni kemah dah. Bukan saya dah. Nabi mula-mula nak describe Ramadan, Nabi kata apa? Nanti akan sampai dekat kita semua satu bulan yang dahsyat. Nabi abang azimun, kemah bulan ni. Dia kira tonton bilah tak mana pun dia A1-nya. Pasal apa? Tang pasal apa tu tak mana? Nama dia saja ada dalam Quran, bulan lain tak ada. Muharram, kemah. Bulan kita buat perubahan diri, tak sebut dalam Quran. Safar tak sebut dalam Quran. Rabiul Awal Nabi lahir tak sebut dalam Quran. Rabiul Tsani tak sebut dalam Quran. Jamadil Awal tak sebut dalam Quran. Jamadil Akhir tak sebut dalam Quran. Rejab, Isra' Mi'raj, walaupun cerita tu ada 2 kali Allah cerita. Surah Al-Isra', Surah An-Najmi, 2 kali Allah cerita tu. Nama bulan tetap tak sebut juga. Sya'ban, bulan satu-satunya turun perintah Allah untuk selawat yang tuan-tuan duk baca hari Jumaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat sekali tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ni saja peringat sikit je. Boleh Tuan Imam dah minta maaf Tuan Imam dah, bukan nak ambil kuasa Tuan Imam. Jangan, dah. Hak ni bagus dah. Baju color sama. Oh my friend. Ini saja nak peringat je Datuk boleh dah. Lain kali bila Tok khotib habaq ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, sahul Masa kami duduk kat negara Arab dulu lain dia tu. Oh, kalau kat negara Arab ni khutbah Jumaat ni hang tidur kan lena ke apa kan, tapi biasa tak orang Arab tak tidur tu kemah. Tok Arab tak tidur. Walaupun tok khotib dia cemuh kita dengar dia tok Arab tak tidur, dia bukan style kita. Depa badan depa kuat, depa kemah. Depa tidur dalam kuliah ni depa pelik. Dia tengok budak Melayu tidur dalam kuliah. Dia pelik. Kita pergi negara Arab, kita pergi mai kat belakang tu nampak, uish. Kita tengok mak tok Arab apa, tak tahu tengok nampak seorang pakai jubah, pakai kopiah merah kat atas ni. Alamak ni tok Arab simple ni kita kata. Duduk mayang Jumaat dengan kita, Mekah kat Mekah. Kata dia ni kemah nak tidur tepi dia. Duduk tepi dia, tengok tiba-tiba tengah khutbah tidur. Tu ai kata, aku jumpa seorang tok Arab tidur cantik. Kali-kali Melayu juga. Pakai lagu mana pun. Dia tidur tu tak upaya nak buat lagu mana. Ada tak? Jadi bila tok Arab ni mailah khutbah Jumaat lagu mana. Tok khatib dia sebut je, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu masjid, Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa sallam. Sebab dia faham Allah kata ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman. Siapa yang sahut dia beriman? Sebab dia sahut, hai orang beriman, selawat kamu ke atas Nabi Muhammad, Allahumma salli 'ala sayyidina. Itu seruan dia. Seruan dalam Quran ni, dalam sembahyang mau boleh jawab. Dalam sembahyang boleh jawab. Kan dalam sembahyang والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. Ujung dia tanya soalan, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Jawab dia punya apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Dalam sembahyang kita jawab. Tok Imam tanya kita, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah yang maha adil dalam penghakimannya? Kita semua jawab dalam sembahyang, bala, bahkan ya, bala. Masuk bala kat sini, ya, wa ana ala dzalika minasyahidin. Saya jadi saksi akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang boleh jawab. Kalau dalam sembahyang yang tak boleh bercakap, boleh jawab seruan Allah. Takkan dalam khutbah balik dan sembahyang kan?
Tok Khatib bila kata ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallam, patut semua jawab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penting sangat. Selawat kepada Nabi ni penting. Sebab tu Allah sengaja atur tuan-tuan jumpa Rejab dulu, jumpa Syaban, baru jumpa Ramadan. Allah tak ada dia buat terkejut terlempak tak tahu Ramadan. Tak ada. Dia bagi latihan kat kita dulu. Rejab dulu. Ni saya yakin ni wali-wali Allah ni ada ni, haji-hajah ni, hak jenis puasa 3 bulan ni. Ada dalam ni, ada ni hak jenis puasa 3 bulan. Tengok muka tahu, ayat muka pun tahu. Tadi saya jumpa ada seorang bukan ustaz wala imam wala tarak. Siapa dia? Dia toke satu jenama bagusnya ni apa? Minuman tenaga, extra jos. Jumpa dia 3 bulan straight, Rejab, Syaban, Ramadan. Asyad luar biasa. Tengok muka ni amalan tok-tok kita betul Saya cakap ni betul amalan tok-tok kita. Jangan umai kata ni Nabi tak buat apa, terus dia cari pasal begitu. Malam ni terus dia cari pasal dengan saya begitu. Jangan. Okey kata dia cari pasal dengan saya begitu. Aduh umai tulis ni tambah dulu dalam alam maya ni. Jadi ni Nabi buat 3 bulan begitu. Aman jangan cari pasal dengan aku begitu. Jangan mula. Jadi saya nak beritahu tu amalan tok-tok kita, orang tua-tua dulu dia pada puasa. Pasal apa dia puasa lalu tu? Pasal dia nak bagi azimun tu hinggap kat dia. Azimun tu dahsyat Ramadan ni nak bagi hinggap kat dia. 2 bulan dia prepare diri dia. Kalau saya pula nak abang, boleh tak imam lah? Tuan-tuan dua bayang, pasal apa kita jumpa Rejab dulu baru nak jumpa bulan Ramadan? Rejab dulu, lepas tu Syaban, lepas tu Ramadan. Pasal apa Rejab? Rejab apa dia paling dahsyat? Semayang tuan-tuan tengok elok saya abang tuan-tuan. Nabi naik daripada langit pertama. Boleh ustaz sikit. Saya kalau ada yang tuan-tuan macam terlepas pandang yang saya mengajak macam tuan-tuan tak faham, tak apa ustaz boleh share dah. Dia tu imam. Dia tu imam. Aku pelepas kat dia jangan boleh. Dia ni punca. Ya. Nabi kan daripada langit pertama tu daripada Mekah pergi Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa tu tempat dia lah, dia belanja dekat Jordan. Syam ada 4. Jordan, Lebanon, Syria, Palestin. Tempat ustaz lah, betul? Ustaz dekat Jordan. Jiran dia Palestin lah, ustaz. So daripada Mekah Palestin, Masjidil Aqsa, Nabi naik langit pertama. So langit pertama Nabi jumpa Nabi Adam bersama dengan Nabi Adam, Nuh, sekalian malaikat sepenuh langit. Kita tengok ni penuh bangunan. Tuan-tuan tengok dalam gambar Masjidil Haram semayang tarawih, tuan-tuan nampak selut manusia betul, tapi dia diselangi dengan bangunan, betul tak betul? Tuan-tuan bayangkan dekat langit mana ada bangunan, seluruh langit tu malaikat saja-saja. Nabi tengok berapa ramai, Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh buka, nak dengar cerita saya ni, tuan-tuan buka dalam kitab Munir, kitab Muniratul Musalli, karangan Al-Alimul Allamah Al-Arifur Rabbani Sahibul Karamah Hibrul Fahamah Syekh Daud Al-Fatani. Kitab ni arwah Tuanku Datuk Arundin membaca juga syarah bab semayang. Tapi sebelum masuk semayang, dia cerita dulu besarnya semayang ni. Dalam muka surat 6, muka surat 5 lagu tu tuan-tuan tengok cerita tentang kebesaran semayang. Apa dia kata? Telah datang kepada kami daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah dan juga Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Nabi naik langit pertama, Nabi jumpa apa? Nabi Adam, Nabi jumpa sekalian malaikat sepenuh langit. Apa malaikat tu buat? Dalam kitab sebut langit pertama malaikat qiyam, berdiri. Depa berdiri qiyam tu, depa tak rukuk wala tak sujud wala tak ada apa, depa berdiri saja duduk begitu. Puji Allah dalam keadaan berdiri, qiyam, macam kita semayang qiyam. Daripada awal malaikat tu cipta, tak tahu bila, sampai Nabi Muhammad naik atas jumpa rebah, sampai tak set kita semayang, sampai lah saya duduk bercakap, dia duduk qiyam lagu tu, tak berhenti-henti. Allah sebut dalam, sebab tu saya sebut saya starting kata apa? Tuan-tuan, bulan Ramadan bulan dahsyat. Siapa tak pulun bulan Ramadan, mampus dia rugi. Rugi ni maksud lagu mana? Siapa yang tinggal satu puasa Ramadan sehari, dia nak obok balik 70 hari tak akan sama. Pasal apa nak abang? Sebab kalau siapa-siapa yang rasa cemuih, dia cemuih, Allah 30 hari lah pula puasa, dia cemuih. Allah tarawih 20 rakaat, sini 20 kan, tempoh kan, ni 20, Allah 20 lah cemuih. Kita rasa cemuih.
Cemuih tau, cemuih. Apa? Boring. Kita rasa boring, fed up. Kita fed up, tak mau semayang. Allah kata dalam Quran, apa ayat dia? Allah kata apa? Allah kata, fa inistakbaru wallazina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Shadaqallahul azim. Surah Fussilat. Nanti kami buka tengok kalau saya salah. Surah Fussilat. Apa Allah kata apa? Kalau hampa dengan aku, Allah kata, kalau hampa dengan aku, ni sombong lah, belagak macam Allah Tuhan suruh mayang lah pula, kita dengan Allah. Allah kata, fa inistakbaru, kalau hampa dengan aku, wallazi, sesungguhnya yang ada di sisi aku, malaikat lah, yusabbihuna lahu, puji aku, semayang ke aku, berdiri ke aku, qiyam ke aku, rukuk ke aku, sujud ke aku, bil-laili wan-nahar, siang malam. Betul tak? Siang malam mesti kena betul ya, nak ceramah. Tak cakap salah apa? Wa hum la yas'amun, dan mereka tak pernah cemuih dengan aku. Allah habaq dalam Quran clear. Aku ada malaikat yang lagi ramai daripada hamba. Macam kita malam ni, antara kita dengan malaikat malam ni tahun sini saja, malaikat ramai lagi. Apa bukti dia? Kita seorang aja ada dua kiri kanan. Betul tak betul? Dia lagi ramai daripada kita. Tu tak kira lagi malaikat yang meronda mai majlis ilmu. Inna lillahi malaikatus sayyarin, inna lillahi malaikatus sayyarah, inna lillahi sayyaratul malaikah. Atau hadis tu semua tu. Apa dia? Bagi Allah ada malaikat yang ronda. Dia tak duduk tang sini, dia tak duduk tang kita. Dia duduk tang mana-mana. Kerja dia ronda ya cari majlis ilmu. Dia sampai majlis ilmu, dia tengok dekat bumi ni. Dia nak tengok majlis ilmu macam kita tengok bintang kat langit. Kita nampak gelap semua tu ada cahaya sikit. Macam tu malaikat tengok majlis ilmu kita dekat bumi. Bumi lagu tu dia nampak satu color aja, tahu dia nampak ada dot cahaya. Dia tahu majlis ilmu. Ni malam ni ada tang sini. Dia mai tang sini. Dia buat apa? Dia singgah dia panggil semua member-member dia semua mai. Ni kita punya majlis ilmu ni luas mana? Saja nak tanya tuan-tuan. Malam ni majlis ilmu kita luas mana? Tuan-tuan nampak tang sini betul? Nak ni yang ikut kita, yang ada daripada Singapura, Indonesia. Bayang malaikat yang join kita malam ni saja, dia kembang kepak dia tu seantero Asia. Dia doa dekat kita. Apa ayat dia Ustaz? Allah kata apa? Apa ayat tu? Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Dan mereka yang duduk di rumah Allah, yatluna kitab Allah. Macam mana ayat mula dah? Firman apa hadis Nabi tu? Nabi kata apa? Dan mereka yang duduk di rumah Allah. Kita duduk tak mana? Rumah Allah lah. Betul lah, hadis ni kat kita lah. Ni, buka hadis 40 Ustaz. Hadis 40 Imam Nawawi. Hadis yang ke, cuba tengok hadis 36. Hadis yang ke, hadis 40 Imam Nawawi. Imam Nawawi kata, aku kumpul ke hampa 40 hadis sebagai asas agama Islam. Hadis yang ke 30 lebih. Ustaz try tengok. Hadis yang ke 30 lebih. Allah mereka yang berada di rumah Allah. Hujung hadis tu. Buat apa? Yatluna kitab Allah. Baca ayat Quran. Kita baca ayat Quran banyak kali dah. Wa yatadarasuna. Hurai pula ayat Quran tadi. Betul, saya dah buat betul. Apa Allah Ta'ala buat kat kita semua? Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Allah turunkan dekat hampa semua, dekat saya, dekat kita semua, dekat semua yang tengok sebelah mana tadi, sampai ke Singapura, sampai Indonesia, sampai dekat Thailand, sampai dekat apa nama Filipina, yang mana dia tengok kita, Sabah, Sarawak, semua dia pusing tu malaikat tu. Buat apa? Seluah tu turun apa? Ni mereka semua ni kena terima kasih kat tuan-tuan ni. Seluah ni malaikat tabuk, bukan saya, hadis sahih. Allah turunkan ketenangan kat kawasan ni. Tak cukup yang tu, Allah kata apa? Allah Ta'ala bagi pula dekat mereka sakinah. Dan malaikat akan memayungi mereka dengan sayapnya, tanda redha kepada mereka. Tak cukup yang tu, Allah ampunkan mereka. Tak cukup yang tu, hujung paling mahal. Hujung Allah simpan. Apa dia? Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah akan sebut nama seorang-seorang yang ada dalam ni dekat malaikat dia, kata dia sayang dekat kita semua. Adil tu ada, betul tak betul Ustaz? Jumpa tak? Hadis nombor apa? 36.
36. Saya dah kata. Apa aku cerai? Itu saya kata, malam ni tak mau cari pasal. Jangan cari pasal. Tak mau. Nak buat golak hujan satu-satu kita boleh buat golak. Tapi tak mau. Malam ni nak galakkan orang sayang Ramadan. Apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata dekat kita, dalam hadis itu Nabi kata, firman Allah tapi Nabi guna bahasa Nabi. Nabi kata, ni firman Allah tapi aku beritahu ke hampa. Dia jadi hadis kursi. Dia jadi hadis kursi. Nabi kata apa? Siapa yang duduk di rumah Allah, tuan-tuan, termasuk saya, baca ayat Quran, cerita ayat Quran, tadabbur ayat Quran. Tadi dah baca innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Awal tadi ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Tadi baca ayat malaikat tajmu wallazina 'inda rabbika la yusabbihuna lahu bil-laili wa la yas'amun. Saya hurai kat tuan-tuan. Kita baca dah ayat Quran, baca wa yatadarasuna. Dalam ni dia. Ya apa Allah Taala kata apa? Allah Taala menurunkan ketenangan untuk orang dalam sini. Allah Ta'ala akan bagi malaikat payungi kita dengan sayap mereka untuk doa pengampunan kat kita, ampun dosa kita. Sambungan dia Allah Ta'ala kata, hujung tu yang saya paling suka, hujung tu, wa zakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan panggil malaikat Jibril. Ni cara dia, saya cerita kat tuan-tuan. Ni dalam hadis yang lain. Panggil malaikat Jibril. Jibril, aku tak sat dekat KL Eco City. Mereka buat ambang Ramadan. Nama mereka Allah sebut seorang-seorang tak akan tinggal. Kita lupa siapa yang main dalam ni. Betul? Datuk Menteri nasib baik nampak kawasan. Betul tak? Lupa. Kita lupa siapa yang dalam ni. Malaikat tak ada. Allah lagi lah tu lah. Allah akan sebut nama daripada hujung sana. Seorang-seorang Allah akan sebut nama-nama ni semua. Allah kata, Jibril, aku sayang mereka. Hang kena sayang mereka. Malaikat Jibril kata, Tuhan, aku pun sayang dekat mereka. Kita kalau Allah sayang kita tu cukup dah. Tapi Allah nak abang kata Allah punya sayang, dia bukan Allah sayang kita. Dia bukan pilih kudu saja. Dia bukan pilih kudu. Dia main dengan malaikat, dia turun datang. Malaikat Jibril pula bila dia kata, Tuhan, aku pun sayang mereka. Ni kita semua ni. Dia akan naik pula kat langit paling tinggi. Dia akan keluar semua malaikat lain. Dia akan panggil semua malaikat 7 petala langit. Dia kata, hai malaikat semua, aku Tazat, Allah bagi tahu kat aku, mereka yang duduk dekat KL Eco City, Masjid Abdullah Hukum, mereka duk baca lagu ni, Allah kata Allah sayang dekat mereka. Nama mereka, dia ulang balik daripada hujung sana sampai hujung sana. Ini hadis sahih lah. Allah abang kat aku kata Allah sayang mereka. Allah suruh aku sayang mereka. Aku pula nak abang kat hamba semua malaikat. Hamba kena sayang mereka. Malaikat seluruh 7 petala langit, abang kata kami pun sayang hamba semua. Hadis tuan-tuan baca. Itu hari ni. Bayang kalau jadi bulan Ramadan. Oh, dahsyat. Ni kata dia. Ni kata dia. Tapi soalan dia ialah, macam mana kita boleh masuk tajuk tu? Tadi kita bincang apa? Aku tahu macam mana boleh pergi tahun situ, Saya pun dah lupa lah. Bulan Rejab. Tahun situ. Apa tahu ni? Kacau. Allahu Akbar, jauh lari dia. Astaghfirullahalazim. Pasal baik kita jumpa bulan Rejab. Dia tak ada masa mula, masa habis tak ada. Kacau. Memang kacau. Kita malam ni berapa lama kita duduk? Kalau sejam ada lagi 10 minit ni. Wala Ramadan tak sebut, wala Tarawih tak sebut, wala ambang pun tak ada. Yang ni semua mambang malah. Allahu Akbar kabira. Itu saya kata, Ramadan ni dia dahsyat. Nak masuk ke dia tu pun dah dahsyat dah. Jangan nak cerita pasal dia. Tak apalah, ada 12 hari lagi nanti Ustaz pandai lah atok jadual, insyaAllah lah. Tuan-tuan carilah. Okay, tengok saya cerita tuan-tuan. Pasal apa? Allah bagi kita pergi Rejab dulu, Sya'ban, lepas tu Ramadan. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal bulan Rejab, tengok Nabi naik, Nabi nak ambil semayang kan. So Nabi naik daripada langit pertama, Nabi jumpa Nabi Adam, Nabi jumpa seluruh langit ni. Apa malaikat tu buat? Malaikat tu qiyam, dia berdiri. Nabi naik langit kedua, malaikat rukuk. Nanti buka dalam kitab Munir. Saya dah abang dah rujukkan. Tuan-tuan nak tengok. Kitab tu kitab semayang antara yang paling tua dalam atas muka bumi. 223 tahun umur kitab tu.
Orang masih baca tak putih-putih lagi. Maka kata ulama apa? Sama macam kita Imam Nawawi hadis 40. Imam Nawawi hadis 40. Imam Nawawi dilahirkan pada tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Sekarang kitab hadis 40. Sampai sekarang umur kitab tu 400 tahun. 800 tahun. Hadis 40 Imam Nawawi. 800 tahun. Sampai hari ni orang masih baca. Setiap masjid wajib ada. Tu kitab Imam Nawawi. Ulama Nusantara Syekh Daud Patani. Umur kitab dia lagi tua daripada tuan-tuan dengan saya, 223 tahun. Sampai hari ni mana ada pondok yang tak baca? Semua pondok, semua pesantren, semua madrasah-madrasah ni, universiti semua baca. Masjid lagi telah lah. Ni dalam kitab ni tuan-tuan baca nanti lah. Apa dia Nabi kata? Saya ringkaskan saja. So Nabi naik langit pertama, Nabi jumpa sekalian malaikat dengan para anbiya. Nabi naik langit kedua, Nabi jumpa sekalian para malaikat dengan anbiya. Malaikat buat apa? Tadi langit pertama qiyam, langit kedua rukuk, langit ketiga sujud, langit keempat tahiyat, langit kelima tasbih, 6 tahmid, 7 takbir dan la ilaha illallah, puji Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, arwah Datuk Arundin baca pun sebut lagu ni kat kami. Apa Datuk Arundin kata? Tuan guru sebut, arwah tuan guru kata, 2 rakaat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat umat Nabi Muhammad, ada qiyam, ada rukuk, ada sujud, ada tahiyat, menyamai dengan 7 petala langit amalan para malaikat. Tuan-tuan sembahyang ba'diyah tadi 2 rakaat, betul? Kalau 2 rakaat pun macam tu, 4 rakaat. Kalau hari ni tuan-tuan buat 2 rakaat, nak suruh buat banyak pun tak larat. Ramadan 20 rakaat. 2 rakaat menyamai 7 petala langit amalan para malaikat. Pasal tu dia bagi lalu Rejab dulu, baru kita excited nak jumpa bulan Ramadan. Baru semayang 20 kita semayang. Kita tak bincang 28. Pasal kita tahu besarnya 2 rakaat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Ramadan, betul saya? Bukan kita kata, abang, mayang? Tak, kita kata, jom semayang sama-sama. Jom ramai-ramai. Lagi tu imam tak bagi salam, bagi habis 20 rakaat, lagi itulah tu imam duk ada datang situ duk semayang. Mana nak teman kita semayang 20 rakaat, betul? Dia bukan suruh semayang seorang-seorang. Kalau lah ni, malam ni contohnya, kita cakap dengan tuan-tuan yang buatlah semayang witir lepas ada lah 2-3 rakaat, saling semua belah, betul? Bulan Ramadan ajak semayang sekali. 2 rakaat tarawih tu menyamai 7 petala langit amalan para malaikat. Kok kita? Tak syok tu Ramadan besar. Mai pula bulan Syaban. Pasal apa bulan Syaban pula kena lalu? Baru nak boleh lalu Ramadan. Sebab bulan Syaban bulan mencintai Nabi. Bulan ni dah turun perintah selawat. Dia nak suruh kita fall in love dengan Nabi. Nisfu Syaban dah lepas, betul? Ulama kata apa? Siapa yang tak puasa lagi dalam bulan Syaban, lepas nisfu Syaban dia tak digalakkan dah puasa sunat, betul Ustaz? Pasal nak suruh prepare Ramadan. Kecuali puasa wajib, puasa qada, puasa nazar, hak tu tak apa. Hak lain yang nak buat nak puasa sunat, tak boleh puasa dah, tak digalakkan. Pasal nak ready untuk Ramadan. Habis tu nak buat apa? Dia ada 12 hari lagi. Ulama kata perbanyakkan selawat. Pasal apa kena selawat dulu baru nak masuk Ramadan? Hanya orang yang fall in love dengan Nabi Muhammad saja yang akan semayang banyak dalam bulan Ramadan. Orang yang fall in love dengan Rasulullah saja yang tak akan berkira orang ajak khatam Quran tak mau khatam Quran, duk tanya Nabi buat ke, para sahabat buat ke, adakah dengar Nabi duk khatam Quran banyak kali apa? Kita kata Nabi bulan Ramadan lah Nabi khatam Quran dengan malaikat Jibril. Betul tak boleh? Tadarus tu penting, tu sunnah Nabi. Mai pula soalan. Ustaz nak tanya. Ni cerdik pandai lah, orang panggil cerdik. Tak apa tu imam, saya backup ke imam, jangan takut. Dalil tu ada. Dia main soalan. Ni ustaz nak tanya, mana lagi bagus? Khatam 30 juz lah, atau baca khatam 30 juz tapi baca saja tak baca makna, atau baca Quran tahu makna tapi tak khatam? Saya tanya, sejak bila yang tu jadi pilihan? Bukan kena buat semua kah? Tadarus pun kena, makna pun kena, khatam pun kena. Siapa kata ada pilihan? Siapa
mai duk ajak kita ada pilihan. Baca Quran dengan makna lebih bagus daripada khatam Quran. Tak, siapa ajak? Nabi mana buat mai ajak lagu tu? Kalau betul-betul tuan-tuan nak bincang sunnah Nabi, Nabi mana ajak lagu tu? Betul tak betul? Bukan semua tu kita kena buat lah. Khalas. Awak, tu kata cerdik tak bertempat. Cerdik tak bertempat. Dia nak abang macam depa terror. Betul? Kita kena baca ada makna apa. Tapi sayang tak betul. Sejak bila ada pilihan? Saya beritahu tuan-tuan. Siapa letak pilihan tu? Ada. Semua tuan-tuan kena buat. Tuan-tuan boleh khatam, kulun. Tuan-tuan nak baca mana, khatam, kulun. Dia bukan pilihan. Betul? Ini bulan Ramadan. Oh, kemana? Tengok semua semangat nak rasa macam esok Ramadan. 12 hari gitu ada. Tuan-tuan, Ustaz saja aja cadang Datuk. Fikih Ramadan, fikih puasa dah boleh baca dah. Kurang-kurang. Saya cakap dulu tu. Tengok saya. Haji, kerja haji nak buat haji, labbaik Allahumma labbaik, 5 hari ya. Haji 5 hari je, original dia. 9 hari bulan, hari Arafah, pertama hari haji, 10 hari bulan, hari raya Aidil Adha, 11, 12, 13 hari melontak jumrah. Selesai lontak jumrah nafar awal, selesai lontak jumrah nafar sani, khalas dapat haji. Jadi haji, kerja haji 5 hari je. Orang mai awal sebab dia nak buat haji tamattu', buat umrah dulu baru buat haji. Ataupun yang pi macam menteri dan sebagainya, depa pi seminggu, depa buat haji qiran, haji ifrad, khalas. Poin dia, haji 5 hari je hajah. Haji 5 hari je ayahanda dan abang-abang. Tapi kursus haji 17 minggu. Ramadan 30 hari haram tak ada kursus. Betul tak betul? Hak tu pelik. Ramadan 30 hari tak ada siapa buat kursus Ramadan. Ni kita kena tune sikit. Sebab Ramadan starting Allah hadis baru satu rangkap. Syahrun azimun, tak sama orang tu. Hadis tu panjang. Baru satu perkataan. Syahrun azimun mubarakun la haula wala quwwata illa billah. Perkataan barakah pula lepas tu. Nabi habaq bulan Ramadan barakah. Langkau tak mau cakap pasal barakah. Barakah terlalu panjang nak bincang. Baca buku yang dikarang oleh Dr. Hafidh Sarani, salah seorang ulama hadis yang ada di negara kita. Dia buat PhD dia tanpa pembetulan. Ini orang cerdik. Dia karang kitab nama 40 hadis barakah. Tuan-tuan baca. Okey? Ramadan bulan barakah. Sambung. Padanya, sambung Nabi, fihi, pada bulan Ramadan itu, lailatun khairum min alfi syahrin, ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya apa? Maknanya Nabi suruh cari Lailatul Qadar. Dia jangan duk buat sentimen. Ni saya tak syok. Masjid duk ajak kita, tuan-tuan, 10 malam terakhir kita sediakan qiyamul lail. Betul ya? Saya ada qiyamul lail ada. 10 malam terakhir kita ada qiyamul lail. Tuan-tuan jemput mai, kita sedia sahur semua sekali. Ni masjid duk abang lagu ni. Dia boleh duk kata, Allah, mana bersama ya, janji puasa esok sudah. Sajalah tanya tuan-tuan. Nabi baca khutbah depan siapa? Depan para sahabat, betul tak betul? Sahabat punya level dengan kita macam mana? Sahabat punya level dengan kita. Kalau tuan-tuan tak tahu, mari saya beritahu. Apa dia? Nabi abang. Hampa kita lah ni. Hampa semua termasuk saya. Derma sebanyak besar bukit Uhud. Bukit Uhud panjang dia saja 7 km. Panjang dia saja 7 km. Bukit Uhud. Tinggi jangan tanya. Nabi kata apa? Kita semua, Nabi kata hampa semua, mari kita semua lah, bukan Nabi dengan geng Nabi, bukan. Derma besar bukit Uhud, sahabat aku derma secupak. Besar lagi sahabat aku punya secupak daripada hamba. Kalau nak tahu level kita dengan sahabat Nabi,
Kalau nak tahu level kita dengan sahabat Nabi, jauh Bukit Uhud dengan sejubah. Bukannya Bukit Uhud dengan Gunung Jerai, bukan Bukit Uhud dengan Gunung Kinabalu. Kalau yang tu bukit dengan bukit, nampaklah boleh duk nak dekat sama tara. Yang ni Bukit Uhud dengan secupak, besar lagi secupak para sahabat. Tapi Nabi khutbah depan orang yang macam ni hebat, Nabi siap habaq lagi cari Lailatul Qadar. Tu tara data. Takkan orang macam kita yang penuh dosa ni boleh buat Lailatul Qadar lagu tu saja. Jangan. Lailatul Qadar adalah salah satu daripada keistimewaan umat Nabi Muhammad yang diminta oleh Nabi Musa untuk nak jadi umat Nabi Muhammad sebab malam Lailatul Qadar. Nabi Musa baca dalam suhuf Nabi Musa. Okey, Tok Imam faham betul-betul. Habis berubah, cepat. Faham betul-betul. Apa tu buat macam syur ni, biar ada melalut orang. Faham berubah habis. Tengok, baru dah fikir. Buat mayo. Lagi 20 minit. Okey, khalas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Musa, tuan-tuan bacakan surah Sabbihis. Wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi suhufil ula. Sambung. Suhufi Musa. Ayo nampak suhufi Musa, suhuf Ibrahim Musa. Okey. So Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ada suhuf lembaran. So Nabi Musa baca. Ini boleh baca dalam kitab banyaklah baca dalam kitab banyak ulama-ulama tulis hadis ni. Nabi Musa baca. Dia kata ada satu umat dia lahir paling last tapi dia paling awal masuk syurga. Nabi Musa baca akan ada satu umat dia lahir paling last tapi dia paling awal masuk syurga. Nabi Musa kata, ya Allah, jadikan ini umat saya. Allah kata tak boleh, ini umatnya Ahmad, ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa umat Nabi Muhammad? Kita. Lepas tu Nabi Musa baca lagi, dia ada lebih kurang 10 ke 12 kelebihan umat Nabi Muhammad yang dibaca oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Nabi Musa baca lagi, ada satu umat umur mereka pendek tapi pahala mereka banyak. Nabi Musa kata, ya Allah, jadikan ini umat saya. Allah kata, dah, yang ini umatnya Ahmad. Ayalah, umat Nabi Muhammad paling tinggi kita tengok Guinness Book of Record 100 tahun. 100 tahun ni kalau dia hidup zaman Nabi Musa dengan Nabi Adam, hak tu kira baby tu. Lah Nabi Adam umur dia dalam hadis berapa tahun? 1000 tahun. Dalam Quran Nabi Nuh umur dia 950 tahun kurang-kurang, boleh jadi lebih. Allah kata apa? Alfi sanatin illa 50 ama. 1000 tahun kecuali 50 tahun. Maknanya berapa? 950 tahun. Kurang-kurang 950 tahun. Paling tak pun boleh lajak pergi sampai 1000. Zaman kita Guinness Book of Record 100 tahun. Mai zaman tu orang tanya kan, birthday hang berapa lilin? 100. Kami 1000 lilin. Jenuh dia. Mana pendek dah, umur pendek tapi pahala la haula wala quwata illa billah. Wal baqiyatus salihatun, dalam Quran ada sebut Allah kata apa? Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatul khairun. Nanti buka muka surat belakang atas sekali. Apa dia? Surah Kahfi. Tengok lagi. Wal baqiyatus salihat, apa dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan baca 4 kali. Tuan-tuan baca yang tu 4 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah 4 kali tuan-tuan baca, menyamai dengan sembahyang 2 rakaat. Baca tu saja sama dengan sembahyang 2 rakaat.
Lepas tu kalau macam orang perempuan main masjid, haid, tak boleh semayang tahiyatul masjid. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, baca 4 kali, sama macam semayang tahiyatul masjid. Dia kata, lah baru tahu malam ni punca. Baca hak tu lah, berapa second lah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. 13 saat. Pahala sama dengan apa? 2 rakaat semayang. Baru tak sah dah abang semua. 2 rakaat semayang sama dengan banyak mana punya malaikat? 7 petala langit ni ramai. Nabi Musa kata, Tuhan, bagi jadi umat saya. Allah kata apa? Tak boleh. Yang ni umatnya siapa? Ini umatnya Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, Nabi Musa baca, ada satu umat akan mai nanti, depa buat amalan niat saja dapat pahala sempurna ibadah tadi tu. Hadis juga sama juga hadis tadi Imam Nawawi, hadis 40. Dia baca niat saja, niat ya. Perasan dengar Ustaz Don contoh, aku tiap-tiap malam Ramadan 20 rakaat. Niat tak buat pun. Tapi masa dia niat tu, Allah tulis dekat dia sama seperti amalan sempurna macam dia semayang 20 rakaat. Nabi Musa kata, Tuhan, bagi ni umat saya. Allah kata, tak boleh Musa. Yang ni umatnya Ahmad. Niat saja dapat pahala sempurna. Lagu mana tak dapat yang tu? Satu malam lebih baik. Betul nak ayat ni saya sebut dah, betul ya? Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Betul ke ayat saya? Kan satu malam sama dengan 1000 bulan. Satu malam sama ke lebih baik? Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksud dia? 1000 tu minimum. Allah boleh angkat sampai 2000, 3000, 7000, 10,000, 20,000. Allah boleh angkat hanya dengan satu malam tuan-tuan dapat Lailatul Qadar. Tahu-tahu kita boleh tak galakkan orang percaya Lailatul Qadar. Kita kata ni hampa buat 10 malam semua dapat bila gambar. Ya cakap macam tu. Dengan para sahabat pun Nabi suruh memburu Lailatul Qadar. Nabi suruh jaga malam-malam, mayang elok-elok, looking forward. Malam ni kalau Lailatul Qadar, kalau tak dapat apa, malam esok cari lain, lagi semua cari lain. Itu gaya dia. Itu Ramadan. Dia bukan lagi macam kita. Okey. Habis Ramadan, takat tu sudah. Masuk tajuk kedua pula. Apa benar nak balik malam ni? 3 benar saya kata betul. Tengah tengok. Habis lah, tinggal lagi 10 minit. Bukan cakap bohong, mana cakap betul. Okey, apa benar tuan-tuan nak balik malam ni? Nombor 1. Yang ni saya minta tuan-tuan buat dengan keluarga tuan-tuan. Memang kena peringat dekat keluarga tuan-tuan. Tolong jangan tak peringat. Saya nak tuan-tuan peringat dekat keluarga tuan-tuan. Nombor 1. Kita puasa bila kita tanya Tok Imam. Mana Tok Imam? Tok Imam? Jangan duduk lari. Nampak macam nak lari? Kita start tarawih berapa hari bulan? 2 hari bulan 3. 2 hari bulan 4. Betul? Betul? Okey ya? Kira pakai fatwa sini semua. First tarawih 2 hari bulan 4. Okey, hari Sabtu tak ada alasan. Sama ada tuan-tuan semayang sini, ada tuan-tuan balik kampung rumah mak bapak tuan-tuan, buat dengan keluarga tuan-tuan. Bukan senang nak dapat Ramadan pertama dengan mak bapak kita. Betul tak? Saya tak ada, saya ada di Mekah. Tu saya kata tuan-tuan, bukan senang nak dapat Ramadan dengan mak bapak. Orang macam saya yang ada pilihan pun ada dekat Mekah. Tak dapat dengan mak bapak kita. So tuan-tuan yang mana ada peluang, tak apa, khalas. Hidup dengan mak bapak, semayang tarawih sekali, esok sahur sama-sama, buka puasa sekali, Ahad boleh sahur sekali, baru tu boleh balik main sini, boleh buka puasa sini, tak ada masalah. Okay, poin yang saya nak beritahu apa? Malam tu, Sabtu, malam Ahad, mana tuan-tuan semua doa dah, betul Baik. 2 hari bulan 4, malam pertama tarawih, mazhab Imam Asy-Syafi'i, kita digalakkan untuk buat 2 niat. Dia tak akan berlaku malam esok. Malam yang satu lagi, 3 hari bulan 4 malam tu tak akan berlaku. Dia 2 hari bulan 3 sahaja dia akan berlaku. Apa dia? Niat pertama tuan-tuan, niat untuk esok puasa. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. 1.
Lepas tu tuan-tuan kena niat yang untuk sebulan Ramadan sahaja aku puasa, sebulan Ramadan fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Dia hanya laku malam tu saja untuk yang sebulan, esok tak dapat dah. Ini peluang tuan-tuan dengan keluarga tuan-tuan. Make sure tuan-tuan kalau bangun malam lain pun terlupa nak niat, lepas niat dapat puasa dengan sebab satu malam tu je tuan-tuan niat. Tu kena jaga. Sebab ramai orang tanya, Ustaz macam mana kalau bangun tak ada niat? Betul tak boleh? Boleh tak kira hak sahur tu? Jadi nak hilangkan masalah tu, 2 hari bulan 4 malam tu lepas tarawih bagi salam, bantai 2 niat. Satu, nawaitu shaum Ramadan untuk esok. Satu lagi, sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Dia hanya laku malam tu je. Yang ni tuan-tuan kena bagi tahu kat semua orang. Ni kena bagi tahu. Ni abang-abang mana yang rajin buat TikTok ke apa, ni jadi konten. Nanti dapat duit, hantar ke aku sikit. Dia kata, Ustaz ikhlas sikit tak boleh tak? Ikhlas dah ni. Ikhlas ni. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bulan Ramadan, bulan turun Quran. Majority starting baca Quran 1 Ramadan. Bagus, tak ada salah kat situ. Silap-silap sini lepas tarawih ada tadarus dah. Surah Al-Baqarah awal tu orang speed up 2-3 juzuk biasanya malam tu supaya cepat khatam sebelum hari raya. Biasanya lagu tu. Nanti dia sampai tengah-tengah surah Yasin, surah Kahfi. Tu semua surah-surah orang akan pecut masa tadarus. Sebab nak bagi dapat khatam awal 25 hari bulan, 24 hari bulan dah boleh khatam dah. So that nanti 27 pun boleh balik raya nanti. Kan? Kali ni kita insya-Allah nak raya first time dengan keluarga boleh ya. Tu khatam awal. Khalas. Tapi nak bagi tahu dia, nak dapat lancak lagu tu, lah ni kena pandai hinjin dah. Lah ni kena pandai hinjin dah. Hak jenis macam bangsa kita, hak jenis duk sangkut ni, lah ni dah start pandai hinjin dah. Buka selak Quran, baca dah. Dah boleh tengok Quran, mengaji dah mula dah. Sebab apa? Kita ni jenis mata pinau. Asal selak Quran dia bercampur huruf semua terbang. Asal selak menguap, hak tu tak boleh lah. Haula wala. Dia duk sembang dengan kita elok. Ni kan kita nak, saya tak tahulah budaya sini macam mana, tapi asal dia buat ikut. Takkanlah sini semua tok wali kan. Habis assalamualaikum witir tu, baca doa, niat tu, Allahumma salli ala Muhammad, salam, terus ambil Quran, dia duduk bismillahirrahmanirrahim, terus baca. Tak lah, tu tok wali lah. Sini dia pegang Quran, dia main menyembang lu. Ni malam ni juzuk apa lah. Han tanya apa semalam mau baca. Dia orang kan. Dia main dulu dengan kita, dia menyembang tu, dia bersilau tu. Oi. Dia kata ni ustaz mau dengar cerita ni. Dia cerita kita. Okey dah. Kita pun kata dah. Okey tak apa. Jom kita tadarus, kita sambung masa kita tengah minum. Cantik. Selak menguap. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muncul sungguh. Kata. Padah. Nak pasal apa jadi lagu tu? Pasal enjin tak panas. Kau panas enjin daripada sekarang. Sebab apa? Tuan-tuan tengok saya nak selesaikan sedikit masalah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok saya. Apa dia? Setiap tahun kita yang mana tak khatam Quran, bila kita dengar orang lain khatam Quran, kita rasa inferiority complex. Takkan tiap-tiap tahun tuan-tuan nak azal lagu tu. Tahun ni janganlah. Tahun ni bagi berjaya duduk. Kita baca merangkak pun habang kat tu imam. Tu imam, saya baca merangkak. Bagi saya 2 baris saja. Yang ni orang lain baca. Tak apa. Janji duduk situ khatam sekali dengan dia. Kurang-kurang bila orang tak akan tanya hang baca banyak mana betul. Orang tanya, Ramadan ni khatam. Khatam? Muka kena kena. Lepas kata khatam belah. Jangan tunggulah. Sebab Ibrahim pendek aja, buka dadu 2 kali lah, jangan lebih. Saya kira berlepu lah. Orang tanya, ni Mat, hang mana? Khatam tak tahu ni? Khatam? Belah, sini cukup. Kalau duduk lama dia bertanya, hang baca yang mana? Dia ni. Jangan tunggu. Belah. Settle. Jadi orang tahu kita khatam. Settle. Jadi harga diri kita tu ada. Ni setiap kali orang tanya, ni hang khatam tak? Allah, aku tahu ni tak area. Nampak? Dia jadi tone pun down, tak syok. Wahai benda senang ya, duduk banyak sekali.
Lepas habis dia ada roti pak sagi dengan kopi. Yang tu syok. Dua. So, tolong panas enjin siap-siap lah. Ustaz pun kalau nak buat ni, ambang apa Ramadan, apa tadarus ambang Ramadan. Maksudnya dah start awal dah sikit. Just nak bagi panas enjin lah. Sehari semuka, dua muka cukup, tak apa. Baca seorang sikit dia. Nak bagi panas enjin dia. Bila selak dia tak menguap. Dia kata, ni Ustaz jangan duduk tuduh kami begitu. Main-main dia kata kami selak Al-Quran menguap, selak Al-Quran menguap. Bukan nak tuduh. Saya jenis nak abang kata, kita kan bangsa baca Yasin malam Khamis, malam Jumaat. Betul tak betul? Bersilau baca Yasin pun baru Yasin wal Quran. Dia dah selak dah bila nak habis. Apa punya bangsa bagus. Hang nak baca tiap-tiap minggu dah kan tak tahu muka surah apa habis. Hang tak tahu kan Yasin tu 83 ayat. Hang tahu dah. Tapi dia. Saya betul. Habis. Yang ketiga, last. Yang ketiga, tuan-tuan ayah-ayah dan muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, dalam bulan Ramadan, hadis yang saya baca tadi, yang saya baca dua perkataan dia, saya baca azimun mubarakun, dua aja saya baca kat tuan-tuan. Hadis tu panjang. Tok khotib apa ustaz boleh apa orang kata apa ni yang LCD kat TV tu boleh tukar bubuh hadis tu bagi orang baca hadis tu tiap-tiap hari. Apa dia? Hadis tu panjang. Nabi cerita kelebihan Ramadan sebab starting dah abang kata azim, bulan dahsyat. Nabi dah abang dalam tu Nabi kata apa? Satu amalan sunat di bulan Ramadan sama dengan satu amalan fardu di bulan yang lain. Saya yakin tuan-tuan rasa satu ni sebab satu. Tak, tuan-tuan kena tahu satu amalan fardu sekarang hari ni kan di bulan selain Ramadan kan. Hari ni kita semayang Isyak, pahalanya 70. Tuan-tuan semayang sunat Ba'diyah, pahala dia 1. Itu beza fardu dengan sunat. No. Kita semayang fardu, jaga semayang subuh kita. Walaupun semayang sunat qabla subuh tu dahsyat dia ada ganjaran dia. Itu galakkan kita buat sunat. Tapi yang fardu kita jaga tu ada satu hari 40 juga. Itu hampiri Allah dengan kefarduan. Ada hadis tu boleh buka. Asas kita. Sebab ada setengah orang semayang duha tak tinggal. Tapi subuh jahanam. Dalam kuliah ni, hamba nak rezeki murah, doa buat. Pakai seluar pendek, jahanam. Nampak? Yang fardu tu kalau jaga, Allah Ta'ala kata, hadis Nabi, 70 lebih, jauh lebih baik daripada yang sunat. Bukan saya nak suruh tuan-tuan tak buat yang sunat, tak nak. Terkeluar daripada skrip kita, betul? Sebab daripada awal tadi saya suruh tuan-tuan sembahyang tarawih, betul tak betul? Saya suruh tuan-tuan jaga yang sunat. Yang sunat buat, cuma nak abang beza dia. Jadi sebab tu Nabi tawar kat kita, satu amalan sunat nak dapat pahala wajib hanya bulan Ramadan sahaja. Dan sambung Nabi kata, satu amalan fardu di bulan Ramadan sama dengan 70 amalan fardu di bulan yang lain. Maknanya apa? 70 kali 70. Berapa duk mai? 4,900 pahala fardu semayang di bulan Ramadan. Semayang subuh jemaah, Isyak, Maghrib, Zuhur, Asar, tu semua 4,900 pahala dia. Luar biasa. Luar biasa. Oleh itu saya ajak tuan-tuan, buatlah semayang tarawih banyak-banyak. Kita duk bincang 28 saja nak abang. Tuan-tuan tahu dah orang buat tarawih 36 rakaat di selain daripada negara kita di Malaysia, di negara-negara Arab dan negara Islam lain, 36 rakaat. Di negara saudara-saudara yang rapat dengan kita di Malaysia ni, kita ada saudara yang rapat dengan kita. Siapa dia? Yaman. Ulama-ulama kita semua ulama Yaman kebanyakannya. Serban kita sama macam mereka. Kita pakai kain pelikat kot dalam sama macam mereka. Kita banyak sama macam ulama Yaman. Baik, Yaman berapa rakaat dia bawa tuan-tuan? 100 rakaat tarawih satu malam. Cara dia, masjid ni buat 20 rakaat. Baca surah biasa saja, 20 rakaat. Pukul 9 sampai pukul 10. Habis 20 rakaat, tutup. Main masjid sebelah dia pula, buat pukul 10 sampai pukul 11, 20 rakaat, tutup. Masjid sebelah sana pula, kampung sebelah, pukul 11 sampai pukul 12, 20 rakaat, tutup. Kemudian ujung sampai 5 masjid kawasan sekitar. Siapa yang cergas bulan Ramadan, dia akan boleh semayang 100 rakaat satu malam. Subhanallah. Kita
tahun 20, 22, kalau ada lagi duk bincang 28, hang teruk. Orang bulan Ramadan bukan bincang kuih kurang, orang bincang macam mana nak pergi bagi lagi banyak. Betul tak betul? Macam mana kita nak khatam Quran 2 kali? Kita kena bincang yang tu. Bukannya bincang mana bagus, khatam ke baca makna. Bukan lagu tu. Seorang kawan kami, dia guru tahfiz, sama aja. Dia satu rumah dengan saya masa mengaji kat Mesir dulu. Luar biasa, Ustaz Syarafuddin. Subhanallah, Allah merahmati dia. Luar biasa. Dia tahun lepas 1442. Tahun ni 1443 Ramadan, betul? 1442. Datuk, dia dan keluarganya, dia dan anak-anak dan isteri-isterinya khatam Quran 27 kali. Gila. Oi, dahsyat. Saya kenal dia, satu rumah dengan saya masa di Mesir. Ni memang Maulana lah. Jumpa yang ni semua Maulana lah ni. Ni buang masa ni kita semua ni semua muka-muka buang masa kita semua ni. Sekali khatam bergaduh. Mana bagus? Khatam kan makna, khatam mana? Orang dah pergi khatam 27 kali dah. Kita duk bincang begitu. Betul tak betul? Allahu Akbar, luar biasa. Kami tak ada siapa lagi di kalangan kawan-kawan yang berani menafikan apa yang dia cerita. Sebab semua orang kenal dia. Saya satu rumah dengan dia 3 tahun, satu rumah dengan dia. Saya kenal dia. Bila dia cerita, kita yang dengar pun betul. Gila baca Quran 24 jam. Hoi, luar biasa. Dua tak kira lah, sekali lagi kita. Jadi saya ulang balik tolong pulun sembahyang tarawih, please. Tuan-tuan tak akan dapat tarawih dalam bulan lain. Tuan-tuan tak akan dapat semangat tarawih, semangat sembahyang sunat lepas Isyak. Tuan-tuan tahu kan tarawih itu adalah qiyamul lail? Tarawih qiyamul lail. Tuan-tuan dah bukan tak perlu jangan risau pasal qiyamul lail lah bulan Ramadan. Tuan-tuan memang qiyamul lail tiap-tiap Ramadan kalau tuan-tuan tak tinggal sembahyang tarawih. Balon Allah turun ke langit dunia, tengok orang yang minta, Allah tutup semua pintu neraka, buka semua pintu syurga, ikat semua setan-setan. Allah ajak kita untuk main. Minta apa aku nak bagi, apa nak aku nak bagi. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam Allah kata lagu tu. Hampa ada apa nak minta aku nak bagi. Hampa ada hajat, mai aku nak tunai hajat. Hampa nak minta ampun dosa, mai aku nak bagi ampun. Tiap-tiap malam minta. Baru ni kan saja ya. Tuan-tuan ada dapat tak video viral saya yang saya suruh tetap pasal nisfu Syaban? Ada? Tuan dapat kan? Pagi tadi member saya hantar mesej. Apa dia kata? Don, terima kasih banyak-banyak. Sambil menangis. Dia tulis dia bubuk aku tengah toyak ni, aku menangis ni. Apa dia? Terima kasih. Aku tengok video hang, aku minta. Yang aku minta nisfu Syaban malam tu, pagi ni Allah bagi aku. Selesai. Punya cepat. 4 hari dapat. Allahu Akbar. Ni bulan tu nisfu Syaban. Syaban tak ada nama dalam Quran. Ni Ramadan. Tiap-tiap malam Allah turun langit dunia tu mai apa? Mai ada hajat apa bagi tahu. Mai ada nak minta apa? Mai ada dosa nak ampun. Mai pun nak bagi. Ada tak mau mai buat Allah. Jangan. Ulun semoga Allah Ta'ala berkati tuan-tuan. Orang tanya pasal apa Ustaz dia cakap dulu ni? Pasal sebelum ni PKP. So bila PKP, kita duduk rumah, mau tak mau bini kita beletiak lagi dah, mesti kena ya. Abang, malam ni takkan tak mau tarawih bang. Ayalah, kita pun sembahyang. Ni dah tak PKP. Dia boleh melencong pergi tak mana tahu. Betul tak betul? Itu risau tu. Saya ajak tuan-tuan. Boleh Ustaz lah? Saya mewakili pihak masjid lah, mengajak tuan-tuan untuk menghidupkan malam Ramadan. Minta maaf daripada saya. Aku qauli hadza. Yang ujung tak apalah, dah selesai lah, ajak banyak masalah. Yang baik daripada Allah. Peringatan tu tak apa, nanti Ustaz baca lah. Hadis daripada Sayyidina Jabir, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqa minbar, falamma raqa darajatal ula qala amin, thumma raqa darajatal tsaniyah faqala amin, thumma raqa darajatal tsalitsah faqala amin, faqalu ya Rasulullah sami'naka taqulu amin 3 marat. Faqala